Okey, hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat kembali di tutorial santai RBT Cikgu Basri dalam kita punya standard kandungan pembangunan atur cara dalam mikro pengawal. Jadi untuk hari ini kita akan sambung kita punya perbincangan dalam standard pembelajaran 6.4.4 iaitu membina atur cara yang dikehendaki berpandukan carta alir yang dibuat. Jadi pada video yang lepas kita dah belajar mengenai carta alir. Dan kita akan buat pada video kali ini membina atur cara. Cuma dalam video ni kita akan pecahkan kepada 3 atau 4 bahagian untuk aplikasi yang berbeza. Pertama kita akan guna MakeCode, kemudian kita akan guna MBlock, Make dan juga Tinkercad. Jadi untuk pertamanya kita akan memastikan murid dapat TP3 untuk menghasilkan atur cara berpandukan carta alir yang telah dibuat. Okey, jadi untuk contoh atur cara yang kita lihat, ini adalah menggunakan aplikasi MakeCode. Okay, MakeCode maksudnya ini contoh carta alir yang dibuat. Contoh alir projek kotak hadiah hari jadi. Ini satu carta alir yang mudah. Jadi contoh kalau kita nak buat atur cara seperti itu, mudah saja kita perlu buka aplikasi MakeCode. Okey, jika di kita punya layar kita buka MakeCode dan dia akan keluar seperti ini. Kita buatlah satu projek baru. Letaklah nama hadiah, kotak hadiah, contoh ya. Kita create. Jadi ambil masa untuk dia loading dia punya canvas. Jadi bila kita dah loading kita punya canvas, ada beberapa ruang yang kita boleh tengok. Di sini adalah ruang blocks dalam kita punya MakeCode. Di sini adalah ruang simulasi, di sini adalah ruang script, di sini adalah download. Jadi untuk arahan yang melibatkan cahaya ada di blok basic yang mana melibatkan LED, show icon, okey, dan juga show string ataupun kita nak tunjuk perkataan pada papan microbit. Untuk pin kita ada di bahagian ni pins. Advanced ni ada bahagian advanced, ada pins. Okey. Jadi untuk music kita, untuk audio kita ada di sini menunya. Dan akhir sekali untuk servo motor, jika pertama kali kita perlu add extension, tambah extension servo motor dan dia akan add sebagai satu blok baru yang dipanggil sebagai servos. Okey, di sini ya. Sekejap. Okey, servo di sini. Jadi untuk sebagai contoh kita nak membina carta alir yang seperti ini. Okey, kita akan cuba buat carta alir projek kotak hadiah hari jadi terlebih dahulu. Saya akan split screen. Okey, jadi kita hanya perlu ikut carta alir yang telah dihasilkan dalam kita punya tajuk yang lepas. Ini contoh kotak hadiah hari jadi. Jadi kita akan ikut untuk block on start dan forever tidak diperlukan. Okey, untuk kita buat arahan butang A ditekan, kita cari di bahagian input. Okey, on button A press. Jadi dalam kita punya MakeCode kita boleh pilih sama ada butang A, B ataupun kedua-dua butang A dan juga B. Okey, di sini A dan B. Seterusnya kita akan lihat set servo motor kepada 90 darjah. Kita pilih bahagian servo, kita set servo motor di P0. Contoh P0. Simulasi saya akan on lah. Kita akan lihatlah perubahan-perubahan. Okey, jadi sekarang kita akan nampak servo motor telah ditambah. Jika P0 ni servo motor sekarang daripada pin pertama. Jadi untuk microbit, perkara penting kita kena faham ada 3 pin untuk penyambungan sumber kuasa. Dan sini adalah ground adalah untuk kaki negatif. Apapun jika contoh LED, kaki negatif akan bersambung di kaki ground, di kaki positif. Kita boleh pilih sama ada pin 0, pin 1 ataupun pin yang kedua. Jadi untuk pertama kita tengok servo motor ni kita letakkanlah dia di P1 sebagai contoh. Dan di simulasi pun juga akan berubah. Jadi kita nak papar pula teks LED selama hari jadi. Jadi kita cari di bahagian basic, papar string, show string. Tarik string ni kita letak sini. Saya buat happy birthday lah, saya singkatkan happy birthday HB. Kemudian kita nak papar icon love, basic icon love. Okey, icon juga kita, apa paparan LED juga kita boleh buat custom. Kita belajar murid tu buat custom. Jika kita ambil show LED, kita boleh custom lah bentuk LED yang kita nak dan dia akan paparkan apa yang kita nak.
dia mengikut carta alir yang telah kita buat, kita nak papar ikon love. Jadi di sini. Kemudian kita akan mainkan buzzer. Jadi bila mainkan buzzer, kita pilih music. Untuk music ada play melody yang mana kita boleh buat tempo secara custom. Ini contoh. Okey, okay. Tapi disebabkan kita nak buat melodi yang dah built in dalam Mac Code, yang seronoknya dia ada melodi yang built in seperti ini. Scroll di bawah, dia ada start melody dadadum. Okey, dadadum. Tapi kita nak birthday. Okey, macam mana pula dengan paparan di telefon? Okey, jika saya kecilkan, saya kecilkan paparan di sini kan. Okey, kalau boleh lihat ruang kerja untuk Mac Code telah berubah, simulasi di bahagian bawah. Jadi beginilah paparan kalau murid tengok di dalam telefon. Di telefon mereka paparan akan jadi macam ni. Ruang simulasi ni adalah kecil. Jadi jika nak lihat besar, kita boleh lihat dalam full screen, kembali ke ruang kerja. Jadi jika di PC, kita boleh dapatkan ruang kerja lebih besar untuk kita punya Mac Code. Okey, kita akan nampaklah simulasi yang lebih besar. Jadi tadi kita nak lihat setelah mainkan muzik hari jadi, kita akan tunggu untuk 15 saat. Cari bahagian basic. Okey, scroll di bawah ada pause. Kita ambil pause untuk 5 saat, akan dapat 5000 milliseconds. Jadi kita akan letak 15000 milliseconds. Jadi setelah 15000 milliseconds, apa akan terjadi? Servo motor kembali ke kosong. Kita boleh duplicate di sini. Kita akan letak dia di sini, kembali ke kosong. Okey, tamatlah dia punya atur cara seperti mana carta alir yang kita hendak. Dan kita boleh uji kita punya atur cara dengan okey, kita akan tunggu di sini. Jika dia dah warna, keluar warna tu dah sedialah. Okey, jika butang A ditekan, kita cuba lihat. Nampak servo motor bergerak, keluar happy birthday, ada teks icon love, kemudian mainkan audio happy birthday. Dan sekiranya setelah 15 saat daripada pergerakan pertama tadi, okey, kita lihat servo motor akan kembali ke kosong semula. Okey, ini adalah contoh Mac Code yang mana melibatkan kesemualah pergerakan cahaya, bunyi dan juga pergerakan. Jadi sebenarnya apa yang saya nak fokuskan ialah seperti mana dalam buku teks kita ada satu atur cara ataupun carta alir melibatkan projek palang keselamatan. Okey, apa yang kita akan buat ialah kita akan cuba buat seperti mana dalam buku teks punya carta alir. Jadi jika murid dah siap, katalah kita buat tugasan mudah, minta murid buat carta alir ini, minta murid buat carta atur cara ni, murid boleh share dia punya hasil kerja ni dengan pelbagai cara lah. Sama ada dia boleh share dalam bentuk video, screen recording, murid rakam kerja mereka dan menghantar gambar atur cara ini, ataupun murid-murid boleh menghantar fail bentuk hex. Jadi kita boleh muat turun download as file. Maksudnya download as file, dia akan download satu file dalam format hex, yang mana file ini boleh diguna dalam komputer yang lain. Okey, ada juga butang share di atas ni, boleh juga digunakan untuk kita publish projek, boleh cari dalam tu. Okey, download complete. Okey, jadi ini contohlah macam mana kita murid-murid nak share pada kita hasil kerja. Okey, kita akan buat okey ni dalam format hex seperti ini. Murid share dia punya hasil kerja ni, maksudnya murid cikgu boleh buka dengan cara contoh kita boleh import file hex tadi. Okey, contoh jadi kita akan choose file, downloads, tengok tu dia apa, hex. Jadi file hex ni boleh dibuka oleh guru. Okey, jadi murid boleh share lah file hex mereka untuk TP3 untuk tahap penguasaan. Jadi kita nak buat satu projek melibatkan pagar keselamatan, klik saja new project. Kita telah palang keselamatan seperti dalam mana buku teks. Okey, kita create. Okey, tunggu sebentar. Okey, jadi kita dah buat satu canvas baru untuk palang keselamatan. Okey, jadi kita nak cuba ikut seperti mana carta alir dan atur cara dalam buku teks. Jadi jika kita buka semula satu canvas kerja yang baru, kita kena masukkan semula kita punya extension servo. Okey, kita add semula servo di sini. Okey, kita akan buat arahan seperti dalam buku teks. On start digital write pin P1 to 1. Okey, kita lihat carta alir. Perkara pertama kena faham
nilai 1 dan 0 untuk digital write pin ni menandakan 1 menandakan hidup, 0 menandakan mati ataupun on ataupun off, kuasa mengalir ataupun tidak. Jadi apa-apa yang bersambung pada P1, contoh sekarang ni arahan P1, apa-apa yang bersambung di P1 ni akan mengeluarkan kuasa. Jika ditandakan 1, jika kosong, kuasa itu ditutup. Itu konsep asas dia lah dalam makro pengawal. Jadi kita akan mula on start. Untuk pin, kita cari bahagian advance, ada pins. Okey. Kita minta digital write pin P. Kita ikut seperti nama dalam buku teks, pin 1 kepada 1. Okey, P1 kepada 1. Okey, kosong dan juga 1. 1 hidup, kosong mati. On off. Jadi maksudnya P1 ni akan disambung LED merah kepada P1. Seterusnya kita akan buat on button A press. Maksudnya kita akan pilih input on button A press. Okey. P1 tadi akan menjadi gelap. Kita boleh duplicate dia. Dia akan off. Maksudnya kita akan off. Okey, dan juga kita akan tambah lagi satu pin baru, boleh duplicate sahaja. Tadi P1 adalah LED merah dan P2 adalah LED yang berwarna hijau. Maksudnya kalau kita ikut arahan, jika butang A ditekan, okey, lampu merah dipadam, digital write pin, lampu hijau ni akan menyala. Okey, kenapa tiada arahan palang di atas? Sebab keadaan sebenar servo yang akan berada pada kosong. Jadi untuk kepastian, jika kita nak ikut seperti mana carta alih, kita boleh juga tambah set servo di sini. Sebelum bermulanya butang A ditekan, memang servo motor di P0, okey, P0 akan berada pada 0 darjah. Okey, itu sebagai tambahan lah. Jadi setelah kita ikut carta alir, ada servo motor di P0. Okey, di sini kita akan lihat, kita akan setelah lampu merah padam, lampu hijau menyala, servo motor akan menggerakkan palang. Okey, akan menggerakkan palang supaya, okey, semula ingat kita ikut arahan macam dalam buku teks. P0 untuk servo akan bagi 90 darjah. Kemudian dia akan mainkan audio, kita muzik. Okay, kita boleh pilih lah pelbagai jenis, tapi sebenarnya kita nak ambil bahagian play tone. Kita ikut sebenarnya dalam buku teks, kita minta play tone middle C. Kita boleh tengok middle C bunyi macam mana. Bergantunglah. Okay. Jadi dalam buku teks dia beritahu dia nak buat arahan tu dalam 4 bit, maksudnya 4 saat 2.5 kali. Okay, itu apa yang dalam buku teks buat. Kita akan tengok, kita akan cuba play lah. Music, untuk dapatkan dia punya blok macam ni, kita kena ikut dia punya matematik. Kosong dan darab. Okey, kosong darab. Cari balik bahagian muzik tadi, cari bahagian bit. Okey, bit berapa bit? Berapa bit? Tarik dia ke situ. Kita tak kena masuk dalam tu. Tarik semua di dalam tu. Berapa bit? 4 bit selama 2.5 kali. Okey, 4 bit 2.5 kali. Okey, ni apa yang akan jadi kalau kita nak cuba dengan bunyi ni, kita tekan saja butang A. Okey, itu bunyi yang dikeluarkan. 4 bit tet. Sebenarnya kalau contoh kita nak buat bunyi tu dalam bentuk alarm tet 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 tet, kita boleh buat custom. Tak perlu ikut buku teks, kita buang sahaja yang arahan ini. Kita gunakan arahan struktur kawalan ulangan, kita pilih repeat. Kita tarik repeat di sini. Kita akan bunyinya akan berulang selama 5 kali. Bunyi apa yang kita akan gunakan? Katakanlah kita gunakan bunyi set. Okey, kita try play tone middle C selama 1 saat dan kita akan bagi dia tempoh berehat selama 1 saat. Tet tet, ataupun berehat selama setengah saat. Jadi kita letak blok wait di sini ataupun pause. Letaklah bagi dia rehat selama setengah saat. Jadi selama ulangan 5 kali, kita akan dengar bunyinya seperti ini. Baru nampak bunyi ada rehat-rehat kan. Okey, jadi itu kegunaan dia. Seterusnya kita akan tambah semula atur cara yang carta alih yang berikutnya itu hijau terpadam. Di sini hijau menyala, hijau terpadam pula. Kita akan duplicate sahaja. Di sini kita akan buat kali ini P2, iaitu lampu hijau akan terpadam, nilai kosong. Kemudian duplicate juga, kita akan buat P1.
iaitu lampu merah akan pula menyala. 1. Dan servo motor akan kembali ke kosong. Okey, servo motor akan kembali ke kosong. Okey, ini contoh carta alir atur cara seperti dalam buku teks, tapi kita tambah baik di bahagian dia punya bunyi. Dan kita juga boleh buat sedikit tambah baik jika kita nak set berapa lama palang itu dibuka. Macam dalam ni dia bagi tahu palang ini dibuka setelah berapa saat bunyi ni baru ditutup. Kita boleh set jika kita nak letak palang tertutup dalam tempoh 10 saat, 5 saat, kita hanya perlu tambah butang wait di sini. Jika setelah bunyi dimain berapa minit kita nak ditunggu. Kalau kita tambah lagi 2 saat, barulah palang akan tertutup. Jadi kita boleh cuba uji kita punya carta, kita punya atur cara. Jika butang A ditekan, perhatikan servo motor. Okey, bunyi. Okey, 5 kali tet. Jadi setelah 2 saat barulah servo motor kembali ke kosong. Jadi siaplah kita punya atur cara yang melibatkan cahaya, bunyi dan juga pergerakan dalam MacCode. Jadi seronoknya kalau kita mengajar menggunakan MacCode, murid-murid dapat lihatlah secara langsunglah simulasi yang dijalankan berbanding dengan M-Block tak dapat tengok. Jadi untuk M-Block kita boleh khaskan untuk menggunakan Arduino. Untuk MacCode kita boleh Microsoft MacCode ni kita boleh khaskan digunakan untuk microbit. Jadi bagi pandangan peribadi saya merasakan kita menggunakan MacCode ni sangat mudah nak ajar murid jika sememangnya murid tak ada perkakasan, dan jika murid dapat membuat atur cara seperti ini dan boleh share demi hasil kerja ini kepada guru, dan layaklah murid itu mendapat TP3. Okey, itu sahajalah mengenai MacCode, dan dalam video yang akan datang saya akan sambung benda yang sama, tetapi kita akan buat dalam perisian M-Block. Jadi pastikan anda tonton semua video yang dihasilkan dalam tutorial kali ini. Jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.